Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya sekadar mau menyebutkan betapa kedua-dua pihak, ya, sebelah sana dan sebelah sini, yang menyatakan sokongan dan menyatakan pengiktirafan bagi kementerian yang telah akhirnya, ya, menampilkan akta ini yang sangat ditunggu-tunggu untuk, ya, merelai dan merungkaikan pelbagai permasalahan dalam industri pembinaan ini. Itu saya juga mau rakamkan. Namun atas perbahasan di peringkat dasar ini, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya juga mau menyebutkan bahawa industri yang begini penting, ya, industri pembinaan ini, the construction industry ini, saya kira tidaklah boleh, ya, dirungkaikan segala permasalahan besar dalam industri ini dengan hanya akta ini, Tan Sri. Kerana akta ini, meskipun ia baik, ia diperlukan, tetapi ianya sangat bersifat reaktif. Ya, ianya menyelesaikan permasalahan yang sudah ke tahap parah. Kita mau melihat kementerian datang dengan pelbagai lagi pendekatan yang lebih proaktif untuk benar-benar dapat meregularisasikan, benar-benar dapat mengurus industri ini, industri yang dikatakan cukup penting dalam membawa negara ini ke tahap negara maju dan sebagainya. Tetapi kalau saya perhatikan, ya, perbincangan dan perbahasan ini pada lebih awal lagi, sebelum datangnya masalah ini, ya, masalah tentang pembayaran, sama ada pembayaran itu paymastersnya adalah pihak PBT, kerajaan pusat, badan-badan berkanun, GLCs maupun private parties dengan izin pihak swasta. Namun apabila saya meneliti sikit, membuat research sikit tentang perkara ini, dan Sri Yang Di-Pertua, saya mendapati bahawa belum datangnya, belum tercetusnya masalah itu, ya, perkara yang perlu ditangani oleh industri ini, ya, dan kementerian adalah untuk benar-benar dapat, ya, mencerakinkan ataupun membuat regulation, ya, untuk memastikan, ya, meneliti tentang apa dia permasalahan dalam akhirnya, ya, industri ini, ya, kita dapat saksikan cost overrun yang begitu tinggi, ya, projek-projek yang diberikan pada orang yang tidak sebenarnya punya track record yang baik, ya, time overrun, cost overrun, biasa saja, Tan Sri. Jadi kalau boleh saya sebutkan, ya, perkara-perkara yang membabitkan, ya, industri ini tidak dapat, ya, atau kerap dibelungi dengan masalah adalah pertama-tama kerana contractors improper planning. Satu. Mungkin saya tidak boleh syarahkan panjang-panjang, tapi sekadar menyebutkannya saja. Apabila kontraktor sendiri tidak punya planning yang baik, ya, sama ada pihak itu saya sebutkan tadi, kerajaan, PBT atau siapa pun, ya, maka you fail to plan and you in fact plan to fail. Di sini kita lihat contohnya projek-projek yang pernah kita dengar, pembinaan apa ini, istana. Pada mulanya 400, akhirnya 8, bahkan lebih daripada itu. Ya, kita dengar tentang projek seperti Bakun, ya, banyak lagi, Tan Sri. Saya pun tidak sempat untuk membuat perbahasan ini, meneliti semua ini. Tetapi di sini perkara itu perlu dirakamkan. Bahawa adjudikasi ini hanyalah setelah berlakunya tuntutan dakwa-dakwi antara klien dan contractors, antara contractors dan subcontractors. Tetapi permasalahan ini adalah jauh lebih awal daripada itu. The upstream, ya, ataupun bukan the upstream, perkara yang sebelum daripada itu, award of contracts, especially kalau ia mega contracts, dikatakan bahawa pengalaman kita, ya, awards of mega project, maaf, ya, we are, dengan izin, kita kerap mengulangi kesilapan-kesilapan lama. We don't seem to, kita
Kita tidak pernah belajar daripada itu. Di mana silapnya? Tentunya pada pertama-tama adalah persoalan award of contract. Jelasan sikit boleh? Ya. Terima kasih. Kuala Selangor. Tan Sri Dia Bertua. Saya nak tanya Kuala Selangor pandangan. Adakah benar nampak gaya dalam industri pembinaan dalam negara kita ni sedang berlaku satu perkara yang agak besar, macam satu malapetaka, sehingga kerajaan terpaksa bawa akta pembayaran kerana nak selesaikan perkara yang terbengkalai begitu teruk, sehingga terpaksa bawa satu akta untuk menyelesaikan pembayaran saja berkenaan dengan orang kata chaoticnya masalah pembinaan dalam negara kita, terutamanya apabila ada satu pihak yang mungkir, yang menyeleweng dan sebagainya. Saya nak tanya pandangan Kuala Selangor. Terima kasih sahabat saya Muhammad Indra Mahkota. Ia membayangkan itu, mencerminkan itu, dan itulah sebabnya. Ya, akta ini terpaksa, akta pembayaran adjudikasi industri pembinaan ini dibentangkan pada hari ini. Sebenarnya Tan Sri Yang Di-Pertua, ya, kalau kita lihatlah kepada banyaknya di Kuala Selangor sendiri projek-projek terbengkalai, ya. Persoalan besar yang nak ditanya di Dewan Rakyat ni, di Dewan yang mulia ini adalah mengapa projek terbengkalai. Itu dulu, ya. Dan itu sebab itu saya mulakan perbahasan ini Tan Sri Yang Di-Pertua mempertikaikan, ya, perkara-perkara yang disebutkan oleh para akademik, perkara-perkara yang disebutkan oleh industrial analyst, bahawa pertamanya adalah award, dan di situ persoalan tendering proses dan penentuan harga cukup penting, ya. Dan kalau dibahaskan oleh kawan-kawan lain boleh memperincikannya, tetapi nyata bahawa dalam hal ini, inilah dia yang kalau kita mau memacu atau construction ini untuk memang betul kita tahu, ya, negara kita ini is all back to apapun industrinya, walaupun ianya high tech, walaupun ianya dikatakan knowledge based industries, tapi pada akhirnya it is all about brick and mortar, dengan izin. It's all about construction. Tetapi dalam construction industry pun kita gagal kerana Tan Sri, kita tidak punya budaya lah. Kita tidak punya budaya excellence. Sebab tu hari itu bila menteri itu bercakap tentang in pursuit of excellence, kami ketawa sebelah sini. We do not have that best practice. You know, we do not have the excellent culture, Tan Sri. Then we need this. Kita perlu, ya, dan segala dakwa-dakwi, and we have an arbitration center, ya, kita ada PTS KL itu, tetapi perbahasan itu boleh saya tangguhkan pada kawan-kawan lain. Saya pun nak berbahas tentang perkara itu. Tetapi yang pentingnya untuk saya tekankan sekali lagi, Tan Sri, failure, kegagalan contractors improper planning. Saya bukan engineer, tapi saya boleh faham, ya, perlunya kepada real thorough planning, gancatnya, segalanya. Tetapi, ya, perkara itu diperbahaskan di sini. Failure pertamanya improper planning, fail to plan properly. Keduanya, contractors poor site management. Kontraktor sendiri, ya, acuh tak acuh je, sub atas sub atas sub. Ini dia yang akhirnya apa yang sepatutnya menjadi projek yang boleh deliver dalam waktu yang ditetapkan atau lebih awal daripada itu, memerlukan time overrun dan seterusnya, membabitkan cost overrun, dan akhirnya projek sakit, dan akhirnya projek gagal. Dan Sri Yang Di-Pertua, saya sambung sikit lagi, inadequate contractors experience, pengalaman yang tak cukup, ya Tan Sri, ya, pengalaman tak cukup. Tapi kerana political know-how, kita tahu siapa, teknologi know-how-nya know-how-nya tak apa nak tahu, Tan Sri. Itu perkara ketiga. Perkara keempat yang nak perlu saya rakamkan, ya, kegagalan inadequate client. Ini client punya finance, ada good paymaster, bad paymaster, progressive payment, turnkey punya projek, sebagainya. Tetapi akhirnya segala dakwa-dakwi ini adalah kerana apa yang sepatutnya, ya, progress payment. Kadang-kali progress payment oleh satu paymaster yang cukup baik, kerja baru 20%, payment sudah buat 70%. Itu progress sungguh tu. Fast forwardnya payment, Tan Sri.
ada yang sebaliknya pula, mengalami payment, kerja yang dibuat, payment tak buat, payment tidak diberikan. Seterusnya Tan Sri, kita terperangkap juga dengan apa yang dikatakan sebagai supply of buruh tenaga. Ini perkara yang mungkin saya tidak perlu tekankan, but in the pembinaan, industri pembinaan di Tan Sri, kita tidak memerlukan kepada knowledge workers, kita tidak perlukan pada orang yang punya skill dan semi skill laborers, tetapi pada waktu yang sama kita juga punya permasalahan dari sudut itu, dan akhirnya kita tergantung dan meletakkan pergantungan industri ini kepada tenaga buruh dari luar yang umumnya rata-ratanya adalah sama ada tidak skill atau hanya sekadar semi skill. Termasuk juga dalam hal itu Tan Sri persoalan material yang melambung naik, steel ke, pasir ke sebagainya. Jadi Tan Sri, saya nak ringkaskan, sementara saya memandang perkara akta ini cukup penting, tetapi saya minta kementerian dalam pendekatan yang lebih proaktif, dalam pendekatan yang lebih wajar untuk mengangkat industri pembinaan ini ke satu tahap yang benar-benar dapat memacu pertumbuhan dan segalanya. Tambah-tambah kita mahukan high income economy. Tetapi hari ini kalau kita terus-terusan bergantung kepada buruh luar, buruh asing yang memang low skill, lalu an upward mobility, peningkatan wages, pendapatan dan juga gaji dan sebagainya tidak akan dapat berlaku, kerana industri ini terus-terusan akan hanya merupakan industri yang dari sudut nilai tambahnya tidaklah besar, lalu semua pekerja dalam industri ini akan kekal dengan pendapatan rendah sederhana, terperangkap dalam the middle income trap. Jadi dan betul, saya sekadar itu saja yang nak saya sebutkan. Sekali lagi saya mengatakan, sementara saya menyokong akta ini, tetapi saya minta kementerian untuk lebih bertanggungjawab, melihat keseluruhan secara holistik, secara komprehensif dan bersepadu, bagaimana untuk kita mengangkat industri pembinaan yang telah kita katakan adalah cukup penting dari sudut sumbangannya kepada GDP, kepada kebangunan negara, tetapi janganlah hanya membentangkan hanya akta adjudikasi setelah nasi menjadi bubur. Itu adalah satu yang sifatnya reaktif. Terima kasih Tan Sri Ketua.